Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita yang terlalu banyak sangat, yang mana kita sebagai manusia memang tidak dapat menghitung betapa nikmat Allah itu sangat banyak pada kita. Sebagai hamba Allah adalah kita teruskan kita punya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita di kalangan hamba-hamba yang selalu bersyukur dan dia anugerahkan kepada kita nikmat yang berterusan kepada kita, insya-Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini mari beringat, kita akan teruskan dengan bacaan saya, perkongsian saya daripada kitab Nasaihul Ibad oleh Syekh An-Nawawi Al-Bintani. Sebelum ini, saya telah kongsikan berkenaan nasihat itu berkenaan dua perkara kan? Nasihat berupa dua perkara. Pada hari ini, kita telah masuk tajuk yang seterusnya, bab yang seterusnya, chapter yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan tiga perkara. Dan kita perlu ingat, perlu kita faham bahawasanya tazkirah yang saya kongsikan berdasarkan kitab Nasaihul Ibad, iaitu nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita perhatikan, semua nasihat itu untuk membentuk peribadi jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya, yang mana kita dapat tahu bagaimana menjalani kehidupan sebagai hamba Allah dan seterusnya membawa bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Imam Syekh An-Nawawi Al-Bintani membawakan dalam tajuk berkenaan tiga perkara. Beliau memulakan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash, faka'annama yashku rabbahu. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu, faqad dhahaba thulutsa dinihi." Maknanya apa? Terjemahannya, hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban. Barang siapa yang berpagi-pagi di pagi hari dalam keadaan dia mengadu tentang kehidupan, masalah kehidupan, sempitnya kehidupannya kepada orang lain, maka faka'annama yashku rabbahu, maka seolah dia tu telah pergi mengadu kepada Tuhannya. Saya terangkan maknanya apa. Dan seterusnya, barang siapa tu, yang pertama, yang kedua, barang siapa berpagi-pagi hari dia sedih terhadap urusan keduniawinya, pagi dah sedih kan, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, seolah dia tu telah berpagi dalam keadaan dia marah kepada Tuhannya, benci kepada Tuhannya, ya'zubillah. Dan yang ketiga, barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya kerana kekayaannya, yang merendah diri kepada orang kaya kerana kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, sungguhnya telah hilang 2/3 daripada agama dalam dirinya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, perkara ini hendaklah kita bermuhasabah. Ini juga untuk diri saya menyampaikan untuk sama-sama bermuhasabah. Perkara yang pertama, barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan pagi hari dia dah cerita tentang masalah peribadi dia kepada orang lain. Ini kita lihat dalam keadaan hari ini, kehidupan hari ini, kan? Dengan adanya kepelbagaian kesenangan, kemudahan, lebih-lebih yang saya maksudkan ialah tentang adanya sosial media, maka orang telah mengambil kesempatan ataupun orang gagal menggunakan sosial media ini dengan sebaik mungkin. Kita pertama sekali kita kena fahamkan diri kita bahawasanya kita ni adalah hamba Allah. Kita ni adalah hamba Allah. Hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Di mana saja kita berada. Dan juga pada zaman apa pun kita berada, kita hidup,
sama ada zaman dahulu ke zaman yang tiada kemudahan, atau zaman sekarang banyak macam kemudahan, banyak kecanggihan. Kita jangan lupa diri kita sebagai hamba Allah ada peranannya. Bukan nak katakan terus membuang dunia itu daripada kehidupan kita, tapi kita hendaklah kita menggunakan keduniaan untuk meraih manfaat, meraih kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat orang gunakan sosial media sebagai contoh, masih lagi dalam tajuk yang tadi. Kadang tempat dia luahkan perasaan. Ada Facebook sebagai contoh lah, Facebook, Instagram dan sebagainya, untuk meluahkan perasaan. Untuk sama ada meluahkan perasaan itu daripada sama kata-katanya, postingnya, ataupun videonya dan sebagainya. Kadang ada orang faham bahawasanya sosial media adalah sosial media. Tak ada kena mengena dengan kehidupan yang realiti saya. Ya, saya cakap tu saya cakap. Tapi orang mengatakan bahawasanya apa yang kita tulis, apa yang kita buat itu adalah merupakan terjemahan kehidupan kita, terjemahan daripada diri kita. Walaupun kita tak cakap, kita tulis, itu adalah merupakan terjemahan daripada kata-kata kita. Dan apabila demikian, setiap perkara yang baik, jika ianya baik, akan ditulis baik oleh para malaikat. Jika ianya tidak baik, begitulah sebaliknya. Maka ada orang menggunakan niat, dan itulah bila dia fikirkan ianya bukan social media ini, bukan dia macam lain. Saya di sana, social media ada merupakan saya punya avatar lain yang saya sebenarnya di sini. Jadi bila ada orang fikir begitu, maka apa yang nak cakap, apa yang nak post dikata tak ada mengenai kehidupan sebenar. Tapi semuanya adalah dicatat oleh para malaikat. Maka orang menggunakannya sebagai meluahkan rasa tak puas hati, rasa tak puas hati kepada keluarga, mertua, suami, pada isteri, pasangan. Dan apa sajalah dia punya masalah hidupnya pun kepada orang lain. Ini sebenarnya daripada hadis tersebut, sebenarnya hendaklah kita elakkanlah. Bahkan kehidupan kita sebenarnya, kalau kita perhatikan amalan-amalan dalam agama itu, Islam itu sendiri memang cantik. Cuma kita kena tingkatkan dia ilmu kita untuk kita mempelajarinya. Ilmu yang saya pernah kongsikan sebelum ini tentang ilmu fardu ain, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan fikih, hukum hakam, dan juga tentang akhlak. Kalau kita lihat, ada ulama tulis antaranya bagaimana seorang Muslim berpagi-pagi. Pasal pagi itu untuk mudah faham, awal kehidupan manusia lah kebiasaannya. Rata-rata dunia ini, pagi hari itu adalah merupakan pagi hari sebagai seorang Muslim. Pagi hari awal kehidupan manusia. Kita bagaimana seorang Muslim itu berpagi-pagi. Itulah yang kita perlu fikirkan ataupun kita perlu faham. Kita berpagi-pagi ini hendaklah diawali dengan kebaikan. Sebab tu apabila kita bangun pagi, kita disarankan untuk membaca doa. Antaranya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusyur. Antaranya lah doa. Kemudian di situ pula ada kelebihan-kelebihan yang banyak tentang doa-doa untuk dibaca. Doa-doa untuk kita baca pada setiap pagi, supaya kita dapat meraih manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya hidup kita ini dibimbing dengan Allah, Allah bimbing kita daripada penyelewengan hati, maksudnya tersasar track kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita memulakan perkara dengan perkara yang baik, perkara yang positif, itulah yang akan kita beroleh manfaatnya. Jika kita mulakan pagi-pagi kita itu dengan perkara yang negatif, mengadu pada orang lain, pagi-pagi dah post lah tentang apa-apa, tentang masalah dia, pagi-pagi dah beritahu orang lah, maksudnya kalau daripada teks hadis tersebut, mengadu
mengadu kepada orang lain, sama ada mengadu tu di media sosial ataupun fizikal pada orang ni, maka sungguhnya dia macam maka seolah-olah dia telah pergi mengadu pada Tuhannya tau. Nabi kata, maksudnya dia nak orang lain selesaikan masalah dia, sedangkan yang beri kita ujian, yang datangkan ujian pada kita ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita ujian dan Allah juga selesaikan ujian. Kita sebagai hamba Allah, pertama kita kena bersabar. Erti sabar itu kita tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak, antaranya tidak memberitahu kepada orang lain yang sebaik, yang lebih baik itu kita tidak ceritakanlah kepada orang lain. Itu yang sebaiknya. Tapi apabila kita perkara ini kita mengadu kepada orang lain, khawatir kita yang dah Allah tak suka. Kita pun boleh jadi sakit hati. Bila kita minta bantuan kepada orang lain, sebagai contohlah kita mengadu orang lain tak indahkan, hati kita makin membengkak, hati kita makin rasa tak puas hati, seolah manusia ini tak pedulikan dia, orang-orang sekeliling dan sebagainya. Kita bukan tak langsung, adakah Islam itu langsung tak boleh seorang itu mengadu kepada orang lain? Ada, boleh, dibolehkan. Seperti mana kita biasa dengar bahawasanya dibolehkan mengumpat untuk beberapa perkara. Kata Imam An-Nawawi 6 perkara. Antaranya untuk mendapatkan fatwa. So, maksudnya dia mengadu kepada orang berilmu untuk dapatkan bimbingan hukum sebagai contoh. Ataupun dizalimi, orang zalim pada dia, kita tak boleh mengadu kepada orang yang betul. Maka kepada pihak yang betul, maka itu tidak dikira tercela, dan ada lagi berbagai lagi. Ada panduan dia. Ada panduan untuk kita mengadu. Ada panduan daripada agama untuk bagaimana kita mengadu. Yang penting pengaduan kita hendaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana kita mengadu masalah kita kepada Allah, Allah suka dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Bapa Nabi Yusuf AS, iaitu Nabi Yaqub AS, dia sedih. Dia bersedih apabila kehilangan Nabi Yusuf AS. Dan yang mana ketika itu Nabi Yusuf AS masih kecil, hilang. Kesedihan dia, sedih Nabi Yaqub AS. Tapi Nabi Yaqub AS beritahu bahawasanya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengadu, antara terjemahan dia, hanya aku mengadu kegelisahanku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan diuji yang begitu dahsyat kehilangan anak, kita pun kehilangan anak kita, tak baik lewat sikit pun kita dah risau. Ini kehilangan anak terus hilang yang masih kecil. Tapi ngadunya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita perbetulkan kita punya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sedar diri kita adalah hamba Allah, kita ada peranan Allah, kita ada masalah. Kalau kita ada masalah, hendaklah mengadu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita fikir aku banyak dosa, kalau kita mengadu pun Allah tak terima, jangan kata gitu. Kita mesti ada hubungan yang karib, yang akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berdoa. Walaupun kadang-kadang kita banyak perkara-perkara yang banyak kita rungat-rungat, maksudnya tak sempurna, tapi jangan putuskan. Usahakan untuk selalu ada hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu kita banyak dosa, tapi janganlah kita terus putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana khawatir apabila demikian ada makhluk yang seterusnya mengambil kesempatan daripada kita, iaitu syaitan, musuh kita, untuk terus menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini inilah yang saya boleh sampaikan terlebih dahulu. InsyaAllah tentang dua perkara nanti saya akan sambung pada video yang berikutnya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kekurangan saya minta maaf kepada para jemaah semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita semua, maafkan saya, maafkan kita semua yang banyak kelemahan, dan kita dapat sedar tentang peranan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.